Bismillahirrahmanirrahim. Sambung pembincangan tentang Fathu Makkah. Setelah Nabi kita Muhammad SAW berjaya bersama sahabatnya menguasai Mekah, mencapai kemenangan yang sangat besar. Penduduk Mekah ramai yang masuk Islam berduyun-duyun. Yang tak masuk Islam dalam ketakutan. Mekah dalam keadaan aman. Kebimbangan Ansar, orang Madinah bimbang. Nabi tak balik dah. Nabi sudah berada di Mekah, Mekah sudah berjaya ditawan, diperintah, Nabi tak sama dengan kita di Madinah. Setelah selesai Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka suasana keamanan terserlah. Penduduknya menganut Islam ramai-ramai. Para sahabat dalam kalangan Ansar bercakap-cakap dalam kalangan mereka, merasa kebimbangan bahawa Rasulullah SAW akan meninggalkan Madinah dan kembali menetap di Mekah, bumi tempat kelahirannya, dan bersama kaum keluarganya yang terdekat. Keluarga dia di Mekah semua, asal Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang di Bukit Safa. Mereka berbuat, Nabi berdoa di Bukit Safa masa itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil mereka dan bertanya, ini mukjizat Nabi. Cakap belakang pun Nabi tahu. Tak ada alat-alat apa pun. Nabi tahu, Tuhan Nabi tahu. Nabi panggil mereka bertanya, apa yang kamu perkatakan? Mereka menjawab, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Tak ada apa. Tak mengaku. Setelah Rasulullah SAW mengulangi dan mendesak, akhirnya mereka mengaku perkara yang mereka bincangkan. Akhirnya mengaku lah. Memang kami bercakap dah, kami bimbang Rasulullah tak balik ke Madinah dah. Kerana Mekah sudah berjaya dibebaskan. Rasulullah bahasa Mekah, tanah air, tempat kelahirannya, keluarga di sini. Rasulullah SAW pun bersabda, ma'adallahil mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Maknanya, Allah melindungi perkara itu. Na'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Hidupku bersama kamu dan matiku juga bersama kamu, Nabi kata. Tegas. Ini Nabi dah sebut dalam Bai'atul Aqabah, masa nak berhijrah dulu. Bila orang Madinah berhijrah, orang Madinah datang berbai'ah dengan Nabi dan Al-Aqabah, menyerahkan diri, harta, tanah air mereka untuk menegakkan Islam. Rasulullah janji Islam akan menang. Mereka yakin sungguh Islam akan menang. Masa tu mereka dah yakin. Tak menang lagi, dah yakin. Salah seorang mereka berkata, nanti Rasulullah akan balik bila sudah menang. Sudah menang. Rasulullah kata, aku berjanji tak balik ke Mekah. Ini diulang lagi sekali. Aku berjanji nak hidup mati dengan kamu. Perjuangan Islam tidak menjadikan tanah air dan kaum sebagai prinsipnya. Jelas. Satu prinsip yang diajar, perjuangan Islam tidak bersifat kenegerian, tidak bersifat kekeluargaan dan kebangsaan. Walaupun sifat itu ada dalam diri manusia, sayang pada tanah air, sayang pada keluarga, sayang pada bangsa, itu bukan akidah. Akidah ialah Islam. Islam mesti diutamakan. Itu dia ajar. Tak salah kita sayang pada tanah air, sayang pada keluarga. Wajib silaturahmi. Itu wajib. Tak dinafikan. Tetapi tak boleh jadi ikrah. Walaupun kedua-duanya perasaan yang dihormati oleh Islam dan wajib dipertahankan, hanya Islam yang menentukan arah dan matlamatnya yang betul dan menyelamatkan tanah air, keluarga, bangsa dan segala perkara yang berkait dengan manusia. Islam yang menyelamatkan semua sekali. Kalau kita pertahankan tanah air, pertahankan bangsa, pertahankan keluarga, tanpa Islamnya, keluarga tak selamat.
Kalau kita tak selamat, orang kita berjaya mempertahankan kedaulatan dunia saja. Tetapi kalau Islam jadi asas, selamat dunia, selamat akhirat. Selesai masalah orang Madinah. Seterusnya, majlis bai'ah. Seterusnya, mereka berhimpun untuk melakukan bai'ah dengan penduduk Mekah. Rasulullah SAW duduk di Bukit Safa untuk menerima bai'ah yang diucapkan oleh mereka, bai'ah taat setia kepada pemerintah para Allah dan Rasul setelah Mekah berjaya dimerdekakan. Umar bin Al-Khattab berada di bawahnya. Nabi duduk atas Bukit Safa, tempat orang saya hari ini. Umar Khattab duduk di bawah dengan orang ramai untuk menerima kedatangan orang ramai. Mereka berbai'ah untuk mendengar perintah Allah dan Rasulnya dan taat mengikut kemampuan. Tak paksa, ikut kemampuan masing-masing. Bai'ah dimulakan dengan kaum lelaki, kemudian diikuti oleh kaum wanita. Lelaki dan wanita, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, semua bai'ah. Khususnya pemimpin masyarakat berbai'ah. Apabila tiba giliran Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Ini orang yang bunuh, yang cincang mayat Sayyidina Hamzah. Dalam perang Uhud yang dibaca kisahnya dulu. Kerana abang dia, ayah dia terbunuh dalam perang Badar. Bila perang Uhud, Hamzah terlibat dalam peperangan Badar, bunuh ayah dan abang dia ni. Bila Hamzah terbunuh dalam dia upah Wahsy, seorang hamba yang pandai melontar lembing, membunuh Hamzah. Janji dia merdekakan. Wahsy berjaya bunuh Hamzah, para saudara Nabi. Dan selepas Hamzah dibunuh, Hindun bin Utbah ni ambil pisau, hiris hidung, hiris kemaluan, cincang mayat Hamzah ni. Nabi sangat sedih dengan peristiwa saudara dia ni. Sehingga Nabi ucapan yang sangat keras. Allah Ta'ala turun ayat suruh Nabi sabar. Sabar itu lebih baik. Ada ayat Quran turun berkait dengan itu. Hindun termasuk kalangan yang masuk Islam, yang dimaafkan oleh Nabi. Ini hebat ni, memaafkan orang yang pernah bunuh pak saudara, bunuh keluarga. Ini kehebatan yang ada pada Islam. Dalam Islam ini tak ada balas dendam. Dia datang dalam ketakutan kerana pernah menyincang mayat penghulu syuhada Hamzah radhiyallahu dalam peperangan Uhud. Datang takutlah. Dia datang berselindung dan menyamar agar tidak dikenali oleh Rasulullah SAW. Tutup muka lah. Mereka diminta mengikrarkan bai'ah, berjanji. Bai'ah itu berjanji tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Janji tidak syirik. Berbai'ah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Umar bin Khattab menyampaikan kepada mereka ikrar yang diucap oleh Rasulullah SAW supaya mereka mengikutnya. Mikrofon tak ada masa tu. Nabi sebut, Sayyidina Umar sebut, orang yang belakang sebut. Dengan suara yang kuat. Pakar orang yang sebut, sebut. Apabila dia sebut ikrar bai'ah, jangan kamu mencuri. Jangan kamu mencuri, Nabi kata. Di dalam bai'ah, jangan mencuri. Ini menarik. Tiba-tiba Hindun menyampuk. Hindun tak tahan dia, jangan mencuri. Bunyi suara dia. Abu Sufyan seorang yang bakhil. Suami dia bakhil. Tak tahan, balik suami ketekut. Suami selalu ketekut bakhil. Sakit hati kat suami dia. Bila bai'ah jangan mencuri, dia terus keluar. Jadi kau kenal lah. Abu Sufyan seorang bakhil. Adakah boleh saya mengambil daripada hartanya? Boleh tak curi harta Abu Sufyan? Suami saya bakhil sangat. Tak beri harta ke isteri ni. Boleh tak saya curi? Ambil. Tidak tahu dia. Rasulullah SAW bersabda, apa yang engkau ambil itu halal. Nabi kata. Artinya kalau suami bakhil boleh curi lah.
Halal. Halal. Tak ambil patut yang sapu habislah. Halal. Sambil ketawa kerana mengenalinya. Nabi ketawa. Nabi kena. Nabi kena. Nabi ketawa. Nabi pun ketawa. Mengenalinya. Dan berkata, awakkah Hindun? Awakkah Hindun? Nabi kata. Dia menjawab, ampunilah yang telah lalu, wahai Nabi Allah. Allah mengurniakan kepadamu. Ampunkan saya, wahai Rasulullah. Nabi kena. Awak ni Hindun ke? Dia kata, ya saya Hindun lah. Ampunilah saya, wahai Rasulullah. Allah Ta'ala berkemuliaan padamu. Rasulullah SAW bersabda, dan jangan sekali-kali kamu berzina. Jangan kamu berzina. Ni bayah ni, tak boleh berzina. Jangan kamu berzina. Hindun menjawab, adakah perempuan yang merdeka boleh melakukan zina? Ada perempuan yang merdeka boleh berzina? Jahat sangatlah ni. Dia sampuk oleh Nabi kata begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak. Jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh anak-anak. Kerana orang jahiliah dulu, dia bunuh anak. Tuna anak perempuan dibunuhnya. Jangan bunuh anak-anak, khusus anak perempuan. Anak perempuan tak boleh berperang, kerana suka berperang. Hindu menjawab, kami pelihara mereka di masa kecil, tiba-tiba kamu membunuh mereka ketika besar, menjadi pemuda. Masa kecil kami pelihara. Bila besar, pergi perang dengan kamu, kamu bunuh dia. Kamu sendiri lebih tahu berkenaannya. Yang dibunuh dalam peperangan Badar termasuk anak-anaknya sendiri. Termasuk adik-adik dia. Di sini Umar bin Khattab ketawa besar. Umar pun ketawa besar. Dan Rasulullah SAW tersenyum sahaja. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya. Janganlah kamu berbohong dan mengadakan pembohongan. Jangan bohong. Ini baik. Hindu menjawab, demi Allah, pembohongan dan mengadakan pembohongan perkara yang sangat keji, dan engkau tidak memerintah kami melakukan perkara yang baik dan akhlak yang mulia. Dia kata. Dia sambung. Balik orang yang muduknya ramah. Rasulullah SAW bersabda, meneruskan sabdanya, dan jangan sekali-kali kamu derhaka dalam perkara yang baik. Hindu menjawab, demi Allah, kami tidak berada dalam milih ini, dalam keadaan berada dalam diri kami untuk menderhakaimu. Apabila pulang ke rumahnya, dia terus memecahkan patung yang dipujanya selama ini. Kuat. Pecah patung dia puja. Dan berkata, kami telah tertipu denganmu. Kata patung itu. Masuk Islam. Islam masuk dalam hati dia. Istiqamah itu tunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ketegasan menegakkan akidah dan bertasamuh, bertolak ansur, memaafkan orang yang salah. Dalam perkara kemanusiaan, berjaya menembusi hati saki-baki jahiliah di Mekah. Ternyata kepada mereka bahawa benar ialah Islam, yang benar ialah Islam. Tiada penyelamat melainkan dengan menganut Islam. Akhirnya mereka akur menerima hakikat peristiwa pembukaan Mekah, mendedahkan kebenaran kepada penduduk Mekah yang selama ini memperjuangkan kebatilan bermacam-macam. Sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang datang dengan nama Rasul, yang menyelamat umat, bukan penaklukan atau penjajah. Kemenangan Mekah bukan penjajahan. Ini menyelamatkan manusia. Dia serang tanah air dia sendiri pula. Keluarga dia sendiri. Biasanya kalau tanah air dijajah, kita serang penjajah asing. Ini serang tanah air sendiri. Jahiliah. Keluarga sendiri yang jahiliah. Memberi kesan yang mendalam ke dalam lubuk hati Arab jahiliah dan memecah hati-hati yang keras yang diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya terhadap kaum Bani Israel. Allah Ta'ala cerita kaum Bani Israel yang keras hati. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah. Yang bermaksud, kemudian hati kamu keras, selepas itu laksana batu
atau lebih lagi. Dan sesungguhnya dalam kalangan kamu itu ada yang terpancar, kalangan batu itu ada yang terpancar daripada sungai-sungai, dan sebahagian daripada batu menjadi retak pecah, lalu keluar daripadanya mata air, dan sebahagian daripadanya turun ke bawah kerana takutkan Allah. Dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berkait dengan Bani Israel yang melawan Nabi Musa alaihi salam. Walaupun Allah Ta'ala tunjuk mukjizat Nabi Musa terlalu banyak, bila Nabi Musa perintah, mereka tak ikut Nabi Musa. Padahal mereka tengok kerasulannya, kenabiannya yang terlalu banyak mukjizat itu. Namun Bani Israel, bangsa yang paling kufur dalam kalangan manusia, Tuhan kata hati mereka lebih keras daripada batu. Sekerah-kerah batu boleh pecah dengan perintah Allah Ta'ala. Sekerah-kerah batu, mata air boleh keluar untuk nikmat kepada makhluk yang lain. Sekerah-kerah batu, air sungai boleh lalu. Sekerah-kerah manusia boleh halang sama-sama mereka, kerana degil. Walaupun perkara yang dia buat tu salah, dia degil juga. Manusia ni lebih bekas berbatu lagi. Satu bandingan yang sangat menarik. Tetapi orang-orang Arab jahiliah itu Tuhan beri hidayah. Bila dapat hidayah, hati mereka lembut. Tak macam Bani Israel yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, kisah-kisah yang banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara yang dilakukan selepas Fathu Makkah, pembukaan Mekah dibuka secara rasmi, walaupun telah dibuka oleh Nabi Ibrahim AS. Orang yang pertama buka Mekah. Kemudian berlaku penyelewengan selepas Nabi Ibrahim wafat, sehingga berlakunya syirik, dosa yang paling besar ialah syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini dosa yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala mengampun, Allah Ta'ala tak mengampun dosa orang yang syirik, yang percaya ada yang Tuhan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ampun. Dan Allah Ta'ala ampun dosa yang lain daripadanya. Semua dosa lain pada syirik, besar macam mana pun, kalau orang tu bertaubat, taubat yang nasuha, menyesal dengan syarat-syarat taubat, diterima oleh Allah Ta'ala. Orang yang berzina, yang menuaruk, yang bunuh orang, yang merampok, yang menyamun, dia bertaubat belum dihukum, dia ampun oleh Allah Ta'ala. Ataupun dihukum di atas dunia, dia ampun oleh Allah Ta'ala. Adapun syirik, tidak diampun istighfar. Mesti nak mengucap 2 kalimah syahadah. Istighfar tak cukup. Jadi syirik ni ialah dosa yang besar yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah. Mereka mendirikan patung-patung dan berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Termasuklah patung Nabi Ibrahim dibuat juga. Ibrahim, Abraham ataupun Brahma. Dibuat patung itu. Ini syirik, dosa yang paling besar, sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bila Nabi berjaya membebaskan Mekah semula daripada jahiliyah, antara langkah yang dia ambil memusnahkan syirik. Macam mana cara dia? Bukan saja mengucap 2 kalimah syahadah, termasuk tindakan-tindakan yang lain. Setelah menguasai Mekah sepenuhnya dan pemerintahan bertapak dengan teguh di atas tanah suci teragung itu, maka Rasulullah SAW mengarahkan operasi membersihkannya dari segala lambang syirik yang nyata. Bersihkan Mekah daripada segala bentuk syirik. Rasulullah SAW mengarahkan Abu Usaid Al-Khuzai radhiyallahu an supaya melakukan pembaharuan tanda-tanda sempadannya dan menyampaikan sabdanya, menyampaikan ucapan Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fala yada' fi baitihi sanaman illa kassarah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia membiarkan patung berhala di dalam rumahnya, melainkan hendaklah ia memusnahkannya. Barang siapa yang simpan patung di rumah, musnahkan patung itu. Arahan Nabi. Diarahkan kepada Abu Usaid Al-Khuzai radhiyallahu anhu mengumumkan arahan ini pada orang ramai. Maka seluruh tanah suci Mekah tidak dibenarkan wujudnya patung-patung dan berhala-berhala. Diharamkan. Ada patung dan berhala di tanah suci Mekah. Tak dibenar. Kita baca minggu lepas, termasuk Hindun bin Utbah, balik rumah, pecah patung rumah dia. Musnahkan, dia sudah masuk Islam. Hanya orang Mekah sendiri memusnahkan patung-patung itu. Dengan iman dia, keyakinan dia sendiri. Beberapa pasukan tentera pula ditugaskan untuk memusnahkan berhala-berhala besar pujaan kabilah-kabilah Arab di sekitar semenanjung Arab. Ditugaskan bala tentera, pasukan tentera pergi ke semenanjung Arab. Maknanya semenanjung Arab mesti dibersihkan daripada berhala. Nabi sebut dalam hadis di akhir zaman, orang bawa pula berhala di semenanjung Arab. Hari ini dah ada dah di Dubai, di Emirat, di Abu Dhabi, di Bahrain, buat kuih pula ada di situ. Ini larangan Nabi semenanjung Arab. Tempat lain cerita. Tempat lain itu tak dibuat begitu. Ini khusus bagi semenanjung Arab. Ini ada arahan, ada hadis dan ulama-ulama bagi fatwa, termasuk Syekh bin Baz, Mufti Saudi, ada fatwa dia. Tak boleh semenanjung Arab ni. Tapi hari ini kerajaan dia jadi hanyut. Ini antara tanda-tanda di akhir zaman. Tanda akhir zaman dah berlaku sekarang ni. Bawa orang, lepas tu di patung di semenanjung Arab. Mekah kita tak tahulah, sekurang ada senyap-senyap awak masuk. Ini sudah berlaku penyelewangan di akhir zaman. Ini arahan sejak pembukaan Mekah, tak dibenar. Dihantar pasukan. Mereka yang ditugaskan ialah pasukan diutus Khalid bin Al-Walid, pedang Allah, Saifullah radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid yang Nabi panggil Saifullah, pedang Allah. Sebab Khalid bin Walid digelar pedang Allah ni kerana peperangan Mu'tah. Perang Mu'tah yang terkenal bila Khalid bin Walid telah berjaya menyelamatkan tentera Islam menghadapi tentera Rom yang berpuluh-puluh kali ganda dengan taktik strategi yang pintar Khalid. 3 orang panglima, iaitulah Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dengan Abdullah bin Rawahah sudah mati. 3 panglima mati. Khalid bin Walid mengambil alih dan menyelamatkan tentera Islam dengan strategi yang pintar, yang bijak, dan Nabi beri gelaran Saifullah, pedang Allah Khalid bin Walid. Ini pedang Allah Khalid bin Walid ini kerana kepintaran dia. Nabi tugaskan memusnahkan berhala Al-Uzza, Allat wal Uzza. Ini berhala masyhur ni. Al-Uzza pujaan Quraisy dan seluruh Bani Kinanah. Puak-puak Quraisy dengan Bani Kinanah memuja patung Al-Uzza. Ia adalah berhala paling besar. Urusannya dijaga oleh Bani Syaiban. Ini kabilah yang besar, Bani Syaiban ni. Bani Syaiban ni, kita baca dalam peristiwa Nabi berdakwah mengajak Bani Syaiban masuk Islam. Bani Syaiban ni ada sifat dia. Di mana bila Nabi nak berhijrah, kita baca kisah, kita ulang balik. Nabi nak berhijrah, Nabi cari negeri nak berhijrah. Kami bertemu dengan pemimpin, Nabi bertemu dengan pemimpin Bani Amir. Islamnya akan menang, sanggup tak nak serah negerimu? Bani Amir tanya, siapa dia jadi ketua kalau menang? Belum menang tanya ketua dah, nak ke dia. Nabi kata, lillah al-mulku lillah yu'tihi man yasha. Itu kepunyaan Allah. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dia kehendaki.
Kata pemimpin Bani Amir, kalau macam tu tak ada guna kami ikut, tak ada janji nak beri apa kalau menang. Kemudian Nabi berjumpa Bani Syaiban. Ajak mereka masuk Islam. Islam menjanjikan kemenangan. Pemimpin Bani Syaiban tanya, apa dia Islam? Tanya Islam tu apa dia? Oh, ni lain sikit. Bani Syaiban ni cerdik. Apa dia Islam? Nabi ayat Islam ni begini. Hukum dia. Macam mana cara? Nabi kata, mengucap la ilaha illallah. Bila dengar la ilallah, pemimpin dia kata, hadza amrun takrahul muluk idzan tuharibuka al-arab wal ajam. Ini ucapan yang dibenci oleh semua kerajaan-kerajaan dalam dunia. Kalau inilah ajaran yang membawa, maka seluruh dunia akan menyerangmu. Orang Arab, bukan Arab, pakat serangmu mereka. Ajaran yang membawa ni baik, tapi nak lawan seluruh dunia ni kami tak urut. Kalau lawan dengan Arab, kami sanggup nak lawan. Orang Mekah kami sanggup lawan. Nak lawan dengan Parsi, boleh lawan. Tapi seluruh dunia ni, tak mampu ni. Nabi kata tak apalah, mu dengar, bila aku menang, mari, kata Nabi kata. Ni Nabi dah menang ni. Nabi dah menang. Jadi daripada Bani Syaiban ni lahir pemimpin-pemimpin yang baik selepas zaman Abu Bakar. Kita baca kisah dia. Kemudian Nabi hantar Khalid Walid pergi memusnahkan berhala Uzza yang tukang jaganya Bani Syaiban. Khalid bertolak pada akhir Ramadan disertai oleh 30 orang tentera berkuda. Sehingga sampai di sana lalu memusnahkan patung tersebut. Orang tak larang. Khalid hancurkan patung musnah, patung Al-Uzza musnah. Apabila mereka pulang dan menemui Rasulullah SAW, temu dengan Nabi, tiba-tiba mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, adakah engkau melihat sesuatu? Mau tengok ada apa tak Khalid? Masa mau katok musnahkan patung tu. Khalid menjawab, tidak. Tak ada tengok apa-apa. Sabda Rasulullah SAW, kamu belum memusnahkannya, kembali semula kepadanya dan musnahkan. Mungkin mula. Mungkin mula Khalid. Dah habis lagi buat kerja. Pergi semula. Jauh perjalanan tu putih balik semula. Macam pajang. Pergi semula. Maka Khalid kembali semula. Ini taatnya. Walaupun perjalanan jauh, balik dah lagi masuk pergi semula pula ni. Ini ujian mereka ni. Ujian. Dah jalan tugas, kata tak jalan lagi, suruh balik pula. Si balik. Ini tarbiyah. Walaupun Nabi suruh pergi pula. Khalid kembali semula dengan marah, menghunuskan pedang. Khalid nak gabekeng. Apa benda lah Nabi kata tak ada benda ni. Hunus pedang Khalid nak marah ni. Apabila tiba di tempat berhala itu, tiba-tiba menjelma seorang perempuan hitam bertelanjang. Jin ke tubik. Tubik. Perempuan. Rambut geseng. Hitam. Yang menggurunkan. Bertelanjang pula tu. Dengan rambut yang mengerbang dan penjaga berhala berteriak, bertempik. Tukang jaga berhala Tok Sami dia tepik. Butakan dia, musnahkan dia. Tok Sami suruh pula jin tu butakan, musnahkan dia. Khalid dengan pantas menetaknya sehingga putus dua. Khalid akak berapa putus dua jin. Ni sahabat Nabi. Orang berani takut apa besar lawan macam. Khalid tetap putus dua. Kemudian menghadap Rasulullah SAW. Kemudian dengan pantah menetaknya putus dua, kemudian menghadap Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, itulah dia Al-Uzza, dia telah berputus asa kerana tiada lagi sesiapa yang menyembahnya buat selama-lamanya. Itulah dia, kata Nabi Al-Uzza, barulah memusnahkan semuanya. Rupanya patung-patung ni ada iblis. Ada iblis, bukan patung tu saja, iblis. Tu yang orang duk takut sangat tu. Ini barangkali orang yang puja dia tu kerana tengok benda pelik-pelik pada patung berhala ni. Kerana ada setan
yang duduk situ. Iblis duduk situ. Yang kedua, pasukan dikutul oleh Ammar bin Al-As radhiyallahu an. Ini panglima hebat juga ni. Orang ni terkenal dengan cerdik. Kalau perang dia pandai nipu. Dia ni terlincah. Kalau Khalid ni seorang pahlawan, pendekar. Ni pendekar lagi pandai tipu ni. Helah peperangan. Diperintah Ammar bin As supaya memusnahkan berhala yang bernama Suwa', yang pernah dinamakan kepada berhala pujaan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Quran tersebut Suwa' ni. Berhala yang zaman Nabi Nuh duk puja dah. Berhala ini kepunyaan kabilah Huzail di kampung bernama Ruhat. Terletak 3 batu dari Mekah. 3 batu dari Mekah. Apabila sampai ke tempatnya, sahabat berhala itu, penjaga berhala bertanyakan Ammar, apakah tujuan mereka datang? Tok Sami dia tanya, apa tujuan mari ni? Ammar menjawab, Rasulullah SAW memerintah kami supaya memusnahkan berhala ini. Nabi suruh musnahkan berhala ini, kata Ammar bin As. Dia berkata, memberi amaran, awak tidak dapat memusnahkannya. Kamu tak boleh memusnahkan berhala ni. Jaga, bahaya ni, ada penunggu ni, kata Ammar bin As. Ammar menjawab, hingga sekarang kamu masih lagi dalam kebatilan, kata Ammar. Mu ni bodoh lagi, Ammar kata, dalam kebatilan. Cis, adakah kamu dapati berhala ini boleh mendengar dan melihat? Ammar kata, berhala ni boleh nampak, boleh dengar, boleh tengok. Lalu Ammar tampil ke hadapan dan terus meruntuhkan berhala itu dan mengarahkan rakan-rakannya memusnahkan rumah khazanahnya. Mereka tidak mendapati apa-apa pun, tak ada benda ni. Tak macam tadi Khalid tadi. Khalid tak ada benda. Maka dia cabut lagi agaknya. Kemudian Ammar bertanyakan penjaga berhala itu, bagaimana pendapat kamu setelah melihat ini semua? Mau tengok mana? Dia tanya Tok Sami dia. Ia menjawab, aku Islam kerana Allah. Aku masuk Islam sekarang. Masuk Islam. Itu masuk Islam. Ini kisah yang kedua. Yang ketiga, di bulan ini juga Rasulullah SAW memerintah Sa'ad bin Zaid Al-Ashhali mengepalai 20 orang tentera berkuda supaya memusnahkan berhala Manat. Ini berhala besar juga. Terletak di tempat bernama Al-Musalla, berhampiran Qadid. Berhala ini kepunyaan Aus, Khazra', Ghassan dan lain-lain. Ini kabilah-kabilah yang punya berhala ni. Apabila sampai di tempatnya, penjaganya bertanyakan Sa'ad, apakah tujuan kamu datang ke sini? Tujuanmu mari sini apa? Sa'ad menjawab, memusnahkan Manah. Nak memusnahkan Manah ni. Dia berkata, serah kepada kamu sahaja untuk melakukannya. Serah kamu nak buat mana pun. Hak ni, serah ni. Lah. Musnah. Apabila Sa'ad berhadapan untuk bertindak, tiba-tiba menjelma perempuan hitam yang bertelanjang dengan rambutnya yang mengerbang. Ni mari tubik. Tak dah tu tubik dah. Tubik. Ni yang ketiga ni. Mengancam sambil menepuk dada. Iblis tu tepuk dada. Sa'ad memukul dadanya. Pengawalnya berkata, wahai Manat, bertindaklah ke atas penderhaka-penderhaka terhadapmu. Pengawal dia kata, suruh tu jin ni tu. Sa'ad terus memukulnya sehingga mati, mampus situ. Seterusnya mereka memusnahkan berhala. Dan mereka tidak memberi apa-apa di dalam khazanahnya ni, tak ada fitih ni. Berhala lain tu ada juga fitih, ada mah, ada boleh bagi, ni tak ada benda. Batu saja ni. Ini saja. Ini peristiwa yang berlaku yang sangat menarik masa Fathu Makkah. Kemenangan yang besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan besar. Fathu Makkah, pembukaan Makkah, merupakan perjuangan penentu yang memenangkan agama Allah, mengatasi kekufuran paling besar
iaitu syirik yang bertapak di tanah suci Makkah, yang bergelar Ummul Qura, ibu bagi segala negeri di atas muka bumi Allah ini. Seluruh berhala besar yang menjadi simbol syirik dimusnahkan sehingga pengikutnya memilih sama ada menganut Islam atau lari bertempiaran bersama kedegilan tetapi tidak mampu melawan lagi. Lepas kejatuhan Mekah, dia ambil tindakan yang keras terhadap orang-orang Arab, musyrikin Arab. Dan sebab itu, para ulama menekan musyrikin Arab ni tak ada pilihan. Mereka masuk Islam ataupun dibunuh. Mereka tak macam orang bukan Arab, orang lain. Kenapa? Kerana Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Nabi Muhammad daripada bangsa mereka. Maka tak ada pilihan bagi mereka. Kaum lain tak dipaksa. Tapi musyrikin Arab ni dipaksa begitu. Kerana mereka ni sangat keras, sangat kejam, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Bukan saja syirik yang sangat melampau. Bunuh anak perempuan, berperang dengan anak beranak. Bunuh sama sendiri. Maka hukum terhadap mereka sangat keras. Padan dengan keras. Kita tengok hari ni, puak-puak pelapor Arab ni, hak Islam tu, bukan hak Islam ni. Dia bunuh orang, mana-mana ada takbir pula bunuh orang. Kesalahan ikut hukum akal dia. Bukan ikut pandangan hukum syarak yang betul. Tanpa kepahaman, menggunakan syarak, bunuh orang mudah-mudah. Tak ikut peraturan langsung. Jadi ini keras puak ini. Dengan sebab itu, hukum yang keras dia kenakan pada mereka. Khususnya pada penduduk Mekah. Ummul Qura, ibu segala negeri dan kampung dalam dunia. Ibu muka bumi. Bumi yang pertama dijadikan oleh Allah. Jadi kemenangan Makkah menjadi simbol yang besar kepada kemenangan Islam seluruhnya. Sepatutnya peristiwa kemusnahan Ashabul Fil, tentera bergajah, yang dipimpin oleh Al-Barahah, datang dengan tujuan memusnahkan Kaabah, menyedarkan mereka bahawa pemimpin-pemimpin Mekah yang menyembah berhala itu tidak layak memerintah Mekah, tempat Kaabah yang mereka kunjungi. Mereka sewajarnya mengetahui kemuliaan dan hakikat kemuliaan tanah suci Makkah dan Kaabahnya dicemari oleh syirik. Golongan yang bersekongkol menganut dan mempertahankan syirik itulah yang bertugas di Mekah dan menghalang Rasulullah SAW, yang mereka kenal dan tahu kemuliaan akhlak dan budi pekertinya sejak zaman jahiliah lagi. Kabilah Arab di siri Mekah seperti menunggu keputusan siapa yang berhak menguasai Mekah dalam pertarungan sengit di antara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan musyrikin Quraisy yang mengawal Mekah selama ini. Mekah, bumi yang diresmikan oleh Nabi Ibrahim AS, yang dimuliakan oleh penganut semua agama. Orang Yahudi, orang Kristian, orang Timur, orang Barat, termasuk orang musyrikin, memuliakan Ibrahim AS. Kita nak panggil Ibrahim AS. Orang Eropah panggil Abraham. Itulah Ibrahim. Abraham Lincoln. Nama Ibrahim lah tu. Bukan dalam ilmu qiraat Asyamiyah. Boleh baca dengan Abraham. Ya Abraham. Ada bacaan dalam ilmu qiraat. Boleh baca. Menunjukkan nama Ibrahim itu nama yang tersuhur, yang masyhur. Sehingga dalam qiraat diizinkan. Ada qari yang baca Abraham. Tak baca dengan Ibrahim. Orang Hindu sebut Brahma. Brahma dalam perkataan Hindu. Dianggap sebagai Tuhan. Orang Hindu menganggap Brahma di Tuhan. Brahma itu Ibrahim lah. Orang Hindu telah syirik. Dalam agama Hindu, dia ada berhala Brahma. Cuma berhala Brahma ni dia tak letak di luar kerana mengikut percayaan dia. Brahma ni balah dengan Shiva. Shiva Tuhan juga. Tuhan jaga perang. Dia balah macam mana Shiva tanpa muka Brahma. Bekok muka Brahma. Jadi ada kertan pada pipi Brahma. Maka patung Brahma letak dalam, tak letak luar. Itu kepercayaan dia. Kepercayaan tu tak betul. Apa yang betul ialah Ibrahim disanjung oleh semua agama. Kaabah yang dibina oleh Ibrahim AS dipuji oleh penduduk Arab.
termasuk mereka yang menyembah berhala. Mereka datang ke Mekah beramai-ramai berkumpul, menunaikan haji, bertawaf di Kaabah, tetapi menyembah berhala, menyembelih binatang, lomba darah pada Kaabah, bertawaf dalam keadaan telanjang masa haji. Orang pakai ihram ni telanjang terus, lelaki puang, tapi tak boleh kosek, tak boleh usik, salah. Memuji Allah, memuji patung dan berhala. Bila Allah Ta'ala lakukan satu ujian, iaitu Abrahah, pengelima Habasyah yang menguasai Yaman, ingin merobohkan Kaabah. Kerana marah, bila dia mendirikan Qulais ialah dia buat satu bangunan kuil supaya orang pergi ke Yaman, tak pergi ke Kaabah. Tiba-tiba orang Arab yang memuja Kaabah ni pergi berok dekat Qulais yang dia dirikan itu. Menyebabkan Abrahah marah, murka, menyiapkan bala tentera bergajah serang Kaabah. Tuhan turunkan suratul Fil, surah Al-Fil, surah gajah, tentera bergajah untuk menyerang Kaabah. Bila siapa dia nak serang Kaabah, masa itu jadi pemimpinnya Abu Talib, Abdul Muttalib, datuk Nabi, tok kiri Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Jadi ketua Mekah. Abdul Muttalib ini tidak menyembah berhala, menganut agama tauhid, agama Ibrahim AS, tak menyembah berhala, tapi dia dianggap ketua yang dia serangani daripada Quraisy. Kemudian Abrahah dengan bala tenteranya telah merampas beberapa ratus ekor unta, ditangkap, disembelih ni unta-unta Abdul Muttalib. Bila dengar Abrahah datang nak serang Mekah, Abdul Muttalib pergi bertemu Abrahah. Abrahah kata, apa tuntutanmu hari ni? Abdul Muttalib kata, aku nak minta ganti unta aku. Nak minta ganti unta jadi apa, murah je. Aku boleh cari ribu-ribu ekor unta, aku nak mari roboh Kaabah, nak roboh rumah ibadat yang kamu puja. Aku heran, boleh sayang ke unta pada rumah ibadat. Muttalib kata, inna lil baiti rabban yahmih. Rumah Kaabah itu ada Tuhan yang menjaga dia, kata Abdul Muttalib. Itu ada Tuhan, Allah Ta'ala yang menjaga dia. Ini keyakinan pada Allah Ta'ala. Ini tauhid. Inna lil baiti rabban yahmih. Bagi rumah itu ada Tuhan yang menjaga dia, kata Abdul Muttalib. Ganti unta tu. Ganti unta, Muttalib pun bersembunyi, duduk di bukit, memerhati, tengok Abrahah nak buat macam mana. Bila Abrahah siapa menghadapkan gajah dia ke Kaabah, datang burung yang berkawan ramai. Burung itu membawa batu, tayran ababil, menyerang tentera bergajah, dibinasakan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Burung yang datang, tayran ababil, tak tahu dari mana penjuru datang, burung membawa batu-batu yang kecil. Gajah mati kena. Jenis batu apa? Dan ilmu Allah Ta'ala. Itu bala tentera Allah. Allah Ta'ala ada bala tentera. Dia boleh hantar bila-bila masa saja. Walaupun kuasa besar dunia tak boleh lawan Allah Ta'ala. Peristiwa ini disaksikan oleh penduduk Mekah. Sepatutnya mereka percaya pada Allah Ta'ala, tapi tak percaya pada Allah Ta'ala, percaya pada berhala juga. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah menjadi Rasul, membawa ajaran Allah di Mekah, ajak pada tauhid, meninggal syirik, tinggal berhala. Nabi dilahirkan dengan akhlak yang mulia, dimatikan ayah dan ibunya, dijaga oleh datuk Abdul Talib, dimatikan Abdul Talib, dijaga oleh Abu Talib, supaya pendidikan Nabi saya langsung daripada Allah Ta'ala. Dizahirkan dengan sifat yang mulia, sifat yang amanah, yang benar, yang diketahui oleh seluruh penduduk Mekah. Memberi gelaran Muhammad Al-Amin, Muhammad yang paling amanah. Gelaran diberi. Dianggap orang yang bijak, ditunduk kebijaksanaan Nabi menjadi hakim, menyelesaikan bila mereka berbalah pada masa mendirikan, nak baiki Kaabah. Mereka saksikan, mereka puji-puja, diajak dalam perundingan mengadakan ta'aluf, kesepahaman di antara kabilah Arab untuk menghadapi musuh. Diajak Nabi. Nabi dibawa oleh pak saudara Abu Talib,
dan tak dihalang daripada hadir dalam bilik itu walaupun usianya yang terlalu muda. Mereka saksikan kebijaksanaan Nabi SAW. Tetapi malangnya bila ajak beriman pada Allah sahaja, tak percaya. Sekarang bila Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka tolak. Bukan tak percaya pada baik dia, tak percaya pada agama yang dia bawa, pada la ilaha illallah. Akhirnya Islam menang. Mekah dibuka, dibersihkan dari segala syirik, mengajar mereka supaya kembali kepada Islam. Perdamaian Hudaybiyah dan suasana selepasnya memberi ruang menentukan sikap. Ternyata ramai juga yang menganut Islam di masa itu, menunjukkan fitrah menerima Islam wujud dalam diri manusia sekiranya tidak diganggu. Bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, Nabi nak masuk Mekah. Setelah bermimpi masuk Mekah dalam keadaan aman dijanji oleh Allah. Nabi yang telah meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah, suruh sahabat-sahabat dia bersedia untuk berumrah di Mekah. Kerana Tuhan sudah izin, Tuhan janji nak buka Mekah. Ini ujian pada sahabat-sahabat, bukan Nabi SAW saja. Siapa dekat nak masuk Mekah dihalang oleh badan tentera musyrikin. Tak dibenar masuk. Dihalang. Nabi hantar Sayyidina Uthman ditangkap. Tak balik. Nabi berbai'ah untuk menyerang Mekah. Bila Nabi berbai'ah untuk menyerang Mekah, mereka takut. Mereka hantar wakil berunding dimeteraikan perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu tak benar masuk Mekah pada tahun itu. Masuk tahun depan. Sahabat-sahabat sangat berat. Kerana mereka datang nak masuk Mekah, sudah pakai ihram. Buang pakai ihram, termaksa sembelih binatang. Allah Ta'ala suruh sembelih binatang. Ternakan, dibahagikan daging dia. Sebelum buang pakai ihram. Dalam keadaan berat. Perjanjian itu tak benar ganggu orang masuk Islam. Jadi masa perjanjian Hudaybiyah ni menyebabkan orang berani masuk Islam. Kabilah-kabilah yang sedang menunggu keadaan aman masuk Islam. Ini belum berbatu Makkah. Bila suasana tak ada ganggu, banyak orang masuk Islam. Adapun pembukaan Mekah benar-benar menjadi kejutan yang menggerakkan mereka yang bersedia untuk menganut Islam. Apabila ada negara pelindung yang kuat, selepas itu Islam menunggu kedatangan rombongan yang datang mengaku menjadi orang-orang Islam. Sebaik saja berlaku pembukaan Mekah, berduyun-duyun rombongan Arab, kabilah. Pemimpin mereka datang nak masuk Islam. Orang-orang Badui yang kasar, kita akan baca kisahnya selepas ini. Mereka datang masuk Islam dengan berbagai-bagai cara. Orang Badui, cara dia kasar. Ada yang datang seorang, ada yang datang rombongan, ada yang datang ketua, dia datang macam-macam. Dalam hadis, datang berjumpa Nabi nak masuk Islam, puasa nak kecing, pergi penjuru masjid, patah kecing dalam masjid. Sahabat nak pergi hambat, Nabi kata jangan, biar dia kecing puas-puas. Dia kecing puas-puas. Lepas tu basuh tempat dia kecing. Itu mengajar hukum. Kalau Nabi panggil dia, ni tempat orang semayang, tempat orang ibadat, bukan tempat buang air kecing. Ajar dia, pujuk dan dia masuk Islam. Ada datang, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam, tapi nak minta berzina. Boleh tak? Bagi saya halal, saya tak mau kahwin. Nabi kata tak boleh, keji. Macam mana kalau orang berzina dengan anak, dengan adikmu, boleh tak? Tak boleh. Dengan kakakmu, tak boleh. Dengan makmu, tak boleh. Dengan adik-beradikmu, tak boleh. Saya tam dengan adik-beradik saya. Macam mana dengan anak-anakmu, tak boleh. Dengan orang lain, tak boleh. Anak-anak orang lain, tak apa. Itu tak betul. Manusia hidup bermasyarakat. Ya Rasulullah doakan. Saya benci pada zina. Nabi doa, tepuk dada dia, doa, benci pada kemungkaran dan masuk Islam. Ada yang datang masuk dengan uta-uta dalam masjid. Orang tambak dia uta di luar tu. Kerana masjid di Mekah dia tak ada tangga dapat kita ni, terus lalu masuk dengan uta-uta. Masuk dengan uta-uta masuk dalam masjid. Terkejut sudah masuk uta masuk dalam masjid. Mana Muhammad? Nabi layan dengan lembut. Tu duduk di geng.
Tanya Nabi, kamu ke suruh orang percaya pada Allah? Nabi kata, ya. Mu ke suruh orang buat baik pada orang? Ya. Mu ke suruh orang ambil harta orang kaya bagi pada orang miskin? Ya. Aku Dimam bin Sa'labah daripada Bani Sa'ad. Aku datang nak masuk Islam. Hukum mari nak masuk Islam, masuk ngotor-ngotor. Macam-macam jenis. Ini. Bila berlaku pembukaan Mekah, banyak rombongan yang datang. Kabilah-kabilah. Kita baca panjang kisah-kisahnya. Itu selepas pembukaan Mekah. Seterusnya, Fatu Makkah ni melahirkan beberapa hukum. Perkara hukum. Mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berada di Mekah selama 19 hari. Dalam keadaan berbuka di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi tak puasa. 19 hari tak puasa. Ini masa perang. Tak boleh dakwah dalam masa perang. Suasana baru tawan Mekah ni. 19 hari Nabi tak puasa. Qadha lah. Sampai 19 hari benar tak puasa. Dan menunaikan solat secara jamak dan qasar. 19 hari jamak qasar semayang. 19 hari jamak qasar semayang. Riwayat ini menjadi dalil kepada para ulama yang menyatakan bahawa orang musafir yang berhenti boleh berjamak dan qasar solatnya selama hari itu. Mazhab Syafi'i kata 3 hari. Termasuk hari mari dan hari balik. Dia pakai hadis riwayat Abu Daud. Imam Syafi'i. Hadis mengatakan 19 hari ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ini hadis lebih kuat. Imam Syafi'i ini dia suka ambil basi. Dia suka ambil basi ihtiyat. Ambil basi, ambil hak pendek sekali. Sedangkan hak hadis pendek sekali ni hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi hadis yang kuatnya 19 hari. Bukan ada ulama mengatakan 19 hari ini kebetulan. Kerana masa di Tabuk Nabi jamak qasar. Beberapa hari pula, banyak hari. Jadi menunjukkan bahawa mengikut adabnya nak selesaikan urusan, boleh jamak qasar. Hari-hari ini mengikut perluan seseorang itu ketika berada tempat dia dia musafir. Kecuali dia niat nak bermukim. Umpamanya pergi ke laut di Mersing, duduk berbulan-bulan macam mungkin tak boleh jamak qasar lah. Kalau begitu orang pergi belajar di luar negara nak berbulan-bulan, tu tak boleh jamak qasar lah, nama sangat. Jadi mengikut munasabah. Orang berniaga umpamanya, urusan-urusan perniagaan. Orang yang mentarbih urusan pejabat, dia pergi Kuala Lumpur. Beberapa hari. Jadi kaedah 4 harinya, 3 hari bersafar tu, hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Hadis yang sahihnya, ini Nabi dalam Fatu Makkah sampai 19 hari. Nabi jamak dan qasar. Ada riwayat yang mengatakan 18 hari, 15 hari dan 10 hari. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada penduduk tempat, Ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safrun wa hakadha rawahu Tirmidzi. Nabi kata, wahai penduduk negeri yang bermukim, bersalatlah kamu 4 rakaat kerana kami adalah orang-orang musafir. Menunjukkan bahawa orang yang mukim boleh ikut orang musafir. Nabi ikut. Suruh orang Mekah semayang ikut dia. Tapi bila Nabi beri salam 2 rakaat, bangunlah tambah 2 rakaat lagi. Itu makna. Ini ada hukum Fatu Makkah. Maknanya orang mukim boleh ikut orang musafir. Tapi kalau orang musafir, orang mukim, kena sempurna semayang. Kita daripada jauh umpamanya, singgah di masjid, pada orang mukim, ikut orang mukim semayang zuhur. Nak berhenti tengah tu tak boleh. Tak elok. Ikut semayang terus 4 rakaat. Jangan kerak-kerak tengah jalan begitu. Tak elok. Itu pendapat tu lebih wajar. Lebih kita kena pakai. Tapi orang musafir jadi imam, dia boleh qasar dan orang mukim boleh ikut. Dan tambah lagi. Ulama mengatakan bahawa orang semayang fardu boleh ikut orang semayang sunat. Asal semayang tu sama saja. Yang tak boleh ikutnya semua orang semayang-mayang. Kita semayang tu ikut orang semayang. Pakat tak ada rokok sujud lah. Pada masalah lalu, tu tak boleh. Tak aci tu. Semayang-mayang tak boleh ikut. Termasuk semayang gerhana matahari dan bulan.
Yang satu rakaat, 2 rukuk, 2 sujud. 2 kali rukuk. Ada kapiak dia begitu. Kapiaknya tak sama, itu tak boleh. Jadi sembahyang yang kapiaknya sama boleh kita ikut. Termasuk sembahyang sunat. Kita siapa-siapa ingat kau orang sembahyang fardu. Orang sembahyang ke, supaya sembahyang sunat. Orang sembahyang dah. Kita duduk belakang dia, boleh pahala jemaah. Pahala jemaah dapat, tak salah. Walaupun ada di ulama yang berpendapat hanya beberapa hari sahaja. 4 hari, 3 hari. Perbincangan ini berlaku dalam kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh lah bahas ni. Marhalah pun bahas juga. 2 marhalah, 4 marhalah, 1 marhalah. Berapa kilometer. Jarak-jarak ini pendapat khilaf di kalangan ulama. Yang terpentingnya ialah bila musafir itu ada masyaqqah. Ada musafir, ada masyaqqah. Boleh jamak, boleh qasar. Musafir membolehkan qasar semayang. Masyaqqah membolehkan jamak semayang. Masyaqqah boleh jamak semayang. Rasulullah SAW mengisytiharkan hukum diat ke atas kesalahan membunuh dengan sengaja dalam hukum jenayah sebanyak 100 ekor unta, 40 daripadanya unta betina yang bunting. Perkara ini tidak disebut di dalam ayat-ayat hukum qisas yang dinaskan di dalam Al-Quran. Di sini hukum bunuh, jenayah membunuh dengan sengaja dengan alat yang tidak membunuh. Bukan dengan alat yang membunuh. Kalau bunuh dengan alat yang membunuh, al-qatlul aman, hukum mati, dihukum mati juga. Kena hukum bunuh juga. Contohnya ada pengampunan. Keluarga dia, wali dia boleh ampun. Dalam Islam hukum hudud ni ada hukum jenayah, kecederaan ada 2 jenis. Yang pertama hukum qisas, yang kedua hukum hudud. Hukum qisas ialah hukum yang diberi hak mengampun kepada tu ampunnya. Ialah hukum mencederakan. Membunuh, mencederakan. Dengan sebab bunuh ataupun cedera. Kena hukum balas. Ataupun keluarga diampun, bayar diat. Maka diat dibayar dengan diat mughallazah. Diat mughallazah ni ialah 100 ekor unta. Ada ulama kata 40 tu kena unta yang betina, yang buting. Ada ulama kata begitu. Ini pun khilaf. Macam sama sekarang awak macam mana? Nilailah harga unta. Seekor unta berapa? Kalau seekor unta harga 4,000, 100 ekor 400,000. 400,000. Tambah lagi 40 pula. Kira berapa ratus ribu? Setengah juta. Ini bayaran dia kes membunuh. Membunuh dengan sengaja, membunuh dengan tak sengaja. Ada hukum dia. Dalam Islam ada hukum dia. Ini sebab itu kemalangan jalan raya. Ada hukum dalam Islam. Hukuman diat. Hukum dalam Islam. Sepatutnya balik pada hukum Islam lah. Bayar ganti rugi kepada orang yang mati atau orang yang cedera. Kena bayar ganti rugi. Sama ada sengaja atau tak sengaja, ada hukum dia. Ganti ruginya ikut nilai. Kalau zaman dulu pakai unta, 100 ekor unta. Berapa nilai dia? Kena bayar. Ini kita tak pakai hukum Islam. Tak ada berkat lah. Kalau pakai hukum Islam, akan ada keberkatannya. Jadi berlaku qisas. Bunuh dengan sengaja yang menyerupai, yang kena buat catatan sikit. Sengaja yang menggunakan alat yang tidak membunuh. Patutnya pakai katuk nak tukar, tiba-tiba mati. Dia gocoh, tiba-tiba mati, bukan tikam. Kalau tembok dengan senjata mematikan, itu kena hukum bunuh lah. Ini dengan makna, dengan tidak menggunakan perkara yang patutnya membunuh, dia mati. Itu. Ataupun dia bunuh, kemudian dia ampun oleh keluarga dia. Zaman sekarang lembaga pengampun. Pengurusi dia raja, penasihat undang-undang, lepas tu ada beberapa anggota lagi yang dilantik. Boleh mengampunkan orang. Salah tu ikut hukum Islam. Ikut hukum Islam mestilah wali dia. Wali mangsa itu kalau kematian. Kalau orang tu masih hidup, orang tu dia nak ampun, ampunlah. Dia nak ampun, ampun. Kalau tak ampun, kalau dia tak ampun, kena bayar. Kena itu ikutlah. Di masa Fathu Makkah juga berlakunya peristiwa seorang perempuan bangsawan dari Bani Makhzum
melakukan kesalahan mencuri yang menepati syarat dijatuhkan hukuman hudud dipotong tangan. Di mana hukum hudud potong tangan pencuri ini ada syarat. Syaratnya mesti barang berharga. Mengikut nilainya barang berharga. Zaman dulu 4 dinar. Dinar zaman dulu. Dinar zaman sekarang ni harga lain. 1 dinar berapa tak tahu duit emas. Ikut nilai sekarang lah. Tak boleh pakai nilai yang zaman dulu. Zaman dulu harga kubah sekor RM5. Kubah RM5 penuh zaman dulu. Jadi zaman ni curi RM5 nak potong tangan juga tak boleh lah. Kubah berapa ribu sekarang ni. Kalau di negara Arab dulu dia ke seekor kambing. Seekor kambing berapa ringgit? Penuh tahun 50-an seekor kambing ni dalam RM20. Sekarang seekor kambing berapa? 400. 1,000 pun ada. Jadi kita kena ikut nilai harga. Harga yang semasa. Ni kena cari orang ekonomi. Yang faham. Ni peranan ahli ekonomi. Berapa nilaian yang sepatutnya mengikut nisab dan di mana barang tu disimpan. Mesti disimpan di tempat yang disimpan barang tu betul. Kalau kereta dalam garaj dia. Kalau awak letak kereta nak padang orang curi walaupun mahal. Surat padang. Dok kunci pulak. Tak boleh potong tangan. Mesti barang milik khusus, bukan barang milik umum. Kalau barang milik umum, milik umum. Barang negara, barang kerajaan. Kalau curi tak potong tangan, kena hukum ta'zir. Ta'zir mengikut budi bicara kerajaan. Potong tangan ni milik seorang, milik khas. Dan mesti dilihat hubungan antara pencuri dan mangsa pencuri. Kalau ada hubungan keluarga, dia curi sama keluarga dia, yang dekat, sabit kesalahan, boleh putus silaturahim. Jaga silaturahim dulu. Jangan hukum hudud, tak boleh. Jaga silaturahim, hukum denda saja. Hukum yang menasabah. Hukum denda, jangan hukum, tak boleh. Ini syarat-syarat hukum hudud. Yang berlaku ni ikut syarat. Seorang perempuan, bangsawan, daripada Bani Makhzum, mencuri, cukup syarat dia, dipotong tangan. Tiba-tiba kaum bangsawan Mekah berbincang untuk membebaskannya. Orang bangsawan Mekah, orang kenamaan di Mekah kata, tak kena lah tu. Dia ni orang kenamaan, orang VIP. Orang VIP curi tak apalah. Ni semua tu. Orang pakak besar. Lalu, dan menugaskan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, cucu angkat kesayangan Rasulullah SAW, menyampaikan rajuan. Suruh royak ke Usamah. Nak royak sendiri tak berani. Nak beritahu tak berani. Takut Nabi murka. Takut Nabi marah. Suruh Usamah. Usamah ni anak Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, iaitulah anak angkat Nabi yang mati dalam perang Mu'tah. Anak yatim. Nabi jaga, Nabi sayang, gendong, datang. Keldai dia naik, sayangnya Nabi pada Usamah ni. Cucu angkat dia, Usamah ni. Jadi kita tugaskan Usamah. Usamah ni dah besar lah. Masa Pertama Makkah tu dah besar dah. Dah jadi orang muda. Tugas Usamah beritahu Nabi, cucu Nabi SAW, menyampaikan rayuan dengan murka sampai bersabda, atukallimuni fi haddin min hududillah? Atukallimuni fi haddin tu min hududillah, adakah engkau bercakap padaku dalam perkara hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah? Nabi marah ke Usamah. Hukum hudud ni hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan nasnya. Ini hukum hudud, iaitu hak Allah Ta'ala, hak umum, hartanya hak umum. Ada berkisah tadi hak manusia, nyawa manusia boleh hampur. Hudud tak boleh hampur. Bila bawa ke mahkamah tak boleh hampur. Kalau selesai di luar mahkamah, tak apa. Selesai luar mahkamah dulu. Bila bawa ke mahkamah tak boleh lah. Kena jatuh hukuman. Ini menandakan bahawa bila dibawa ke mahkamah, Nabi mesti hukum. Jadi Usamah minta rayu. Nabi kata, meminta hudud Allah Ta'ala. Hudud ni sempadan Allah. Nak minta aku batalkan sempadan Allah? Usamah menjawab, istaghfirli ya Rasulullah, istighfarkan untuk saya Rasulullah.
saya salah. Maafkan saya, wahai Rasulullah. Itu apa minta Allah Ta'ala ampun. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid dan berucap, amma ba'du fa innama halakan nasu qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Maksudnya ada pun selepas itu, selepas memuji Allah dengan pujian yang layak dengan sifat ketuhanannya, maka sesungguhnya binasalah umat di zaman lampau sebelum kamu apabila berlaku dalam kalangan mereka orang bangsawan melakukan jenayah mencuri, mereka tinggalkan hukum hudud, dan apabila orang yang lemah melakukan kesalahan mencuri lalu mereka memotong tangannya, demi Tuhan yang diriku berada dalam tangannya, kalaulah anakku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Ini tegas. Ini umat zaman dulu, iaitu umat Bani Israel yang berpegang kitab Taurat. Di mana hukum hudud ni ada dalam kitab Taurat. Sama hukum yang ada dalam Quran. Membuktikan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Orang Yahudi patut dulu masuk Islam. Kerana beberapa hukum dalam Taurat itu ada dalam Quran. Dengan sebab itu orang Yahudi sebut al-maghdubi alaihim. Mereka yang sangat dimurkai oleh Allah, iaitu orang Yahudi yang tahu benarnya Nabi Muhammad SAW tapi tak masuk Islam. Antaranya ialah hukum hudud yang ada dalam Quran. Hukum potong tangan ni ada dalam kitab Taurat. Tetapi orang Yahudi membeza-bezakan antara bangsawan dan tidak bangsawan. Bila orang bangsawan mencuri, tak kena hukum hudud. Termasuklah yang berzina, tak kena hukum hudud. Orang lemah, kena hukum hudud. Lalu mereka ubah hukum zina kepada lomo muka dengan haram. Awak dengan haram, hukum hudud dibatalkan. Ini cerita orang Yahudi. Jadi kalau kita orang Islam, pindah hukum Tuhan, macam Yahudi lah juga. Ikut perangai Yahudi, ini tak kena. Kemudian satu lagi, orang Yahudi ni bila orang bangsawan buat salah, dibebaskan. Jadi hukum ni untuk orang lemah saja. Orang yang pangkat tinggi tak kena hukum buat salah macam mana pun. Ini satu pendekatan yang zalim, yang tak betul, dimurkai oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa ini berlaku pada Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah ni banyak memberi pengajaran. Wallahu a'lam.